Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan muslim majlis, orang kuasa surau dan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang begitu insya-Allah ringkas pada malam ini, sama-sama kita akan melihat 13 amalan yang boleh kita rebut untuk menjadikan kita golongan yang didoakan oleh para malaikat. 13 amalan ini, mari kita sama-sama kita lihat mana satukah yang boleh kita ambil, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, hatta ke semua sekali. Marilah kita tengok mana satu yang boleh kita rebut. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang didoakan oleh para malaikat, insya-Allah. Yang pertama ialah apa dia? Mereka yang tidur dalam keadaan bersuci. Maka sebelum kita tidur malam ni, insya-Allah kita ambil wudu. Kita ambil wudu, kita sucikan diri kita. Pada masa yang sama, mudah-mudahan kita nak mengamalkan hadis Nabi ini. Mudah-mudahan malaikat akan mendoakan kita. Hadis menyebutkan, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqid illa qala al-malak Allahumma ghafir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya. Dia tidak akan bangun, melainkan dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci. Itu yang pertama. InsyaAllah kita boleh amalkan malam ni. Kita nak tidur nanti, kita ambil wudu, insyaAllah, dan pada malam-malam yang berikutnya. Baik, yang kedua ialah apa dia? Duduk menunggu waktu solat. Kita menunggu waktu solat. Umpamanya kita datang awal ke surau, kita datang awal ke masjid. Biasanya hari Jumaat kan, akan ada perbahasan yang menceritakan bagaimana orang yang datang awal tu sekian-sekian pahalanya. Yang paling last tu dapat telur ayam, dia punya perbandingan pahalanya. Dan yang paling lewat lagi tak dapat apa. Okey, baik. Jadi mereka yang datang menunggu waktu solat pun akan mendapat doa para malaikat. Sebagaimana kita merujuk hadis, ahadukum ma qa'ada yantaziru salat fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaikah Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seseorang daripada kalian duduk menunggu solat selama mana ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Jadi kita tunggu waktu solat dalam keadaan suci. Kalau terbatal, terus pergi ambil, perbaharui wuduk kita. Banyak aplikasi yang boleh kita amalkan. Hari Jumaat datang awal, tunggu waktu solat. Datang ke surau sebelum azan, kita tunggu juga solat. Maka insya-Allah selama mana kita menunggu waktu itu dalam keadaan kita suci, berwuduk, insya-Allah kita akan sentiasa mendapat doa para malaikat. Baik, yang seterusnya ialah apa dia? Solat pada saf yang pertama. Saf pertama dalam solat. Dalam hadis yang lain menyebutkan, kalau kita tahu secara jelas apakah pahala yang Allah sediakan kepada mereka yang berada di saf yang paling hadapan, maka setiap dari kita ni akan berebut-rebut, sehingga akan terpaksa mengundi pun kita akan mengundi untuk mendapatkan giliran berada pada saf yang hadapan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas safil awwal. Itu adalah salawat, doa para malaikat kepada mereka yang mendirikan solat berjemaah di saf yang paling hadapan. Baik, yang keempat, benda ini saya perhatikan, kita perhatikan masih lagi tak begitu kuat penghayatannya. Apa dia? Mengisi saf yang ada kosong. Jangan kita tolak orang depan, pergi dulu. Sepatutnya kita merebut peluang tersebut. Kita berlumba-lumba. Kalau ada saf di depan yang masih lagi kosong, kita lah orang pertama yang memenuhkan saf tersebut. Jangan kita mengadu-adukan orang lain dahulu, kita sendiri yang pergi. Kerana apa? Ada menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufufa. Jadi di situ menunjukkan jika ada saf-saf yang terpisah, yang ada ruang-ruang longgar di antaranya, maka kita memenuhkan saf tersebut. Baik, yang seterusnya dinyatakan mengucapkan amin serentak dengan imam dalam solat. Jadi dalam solat imam membaca surah Al-Fatihah, maka di akhirnya disebutkan amin. Maka jika kita serentak seiring dengan imam, maka insya-Allah akan didoakan oleh para malaikat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin wa qalat al malaikah fis sama' amin fawaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bagi mereka yang menyebut serentak yang sama, maka akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Baik, yang seterusnya apa dia?
duduk di tempat solat setelah melakukan solat. Ya. Selama mana kita berada dalam keadaan kita melakukan solat, ya, para malaikat akan selalu berselawat, berdoa kepada kita, ya. Setelah kita menunaikan solat, kita berterusan berada di tempat solat kita. Di sini ada dua pemahaman, ya. Kalau pemahaman yang lebih ketat lagi menunjukkan kalau kita duduk tahiyat, contohnya di tempat sekarang, kita berterusan dalam keadaan di tempat kita sekarang ini. Itu kefahaman ataupun penjelasan yang lebih ketat. Yang lebih longgar lagi adalah merujuk kalau surau ini dianggap sebagai tempat musalla kita. Selagi mana kita berada dalam surau kita ini, maka insya-Allah akan tergolong dalam golongan ini, ya. Selagi mana kita berada di tempat solat kita. Dan sekali lagi, kita juga tidak berhadas. Kalau ada berhadas, kita perbaharui wuduk kita, ya. Jadi itu menunjukkan yang kita boleh rebut peluang juga. Bila-bila ada peluang, kita boleh beriktikaf dalam masjid, kita dalam surau, kita teruskan, kita rebut peluang ini. Mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat. Baik, seterusnya siapa yang boleh kita rebut? Mereka yang salat subuh dan asar berjamaah di masjid. Di masjid merujuk juga kepada surau, musalla dan seumpamanya, ya. Yata'aqabuna fikum malaikah bil-laili wa malaikah bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Di antara kalian ada malaikat yang bergantian pada waktu malam dan siang, mereka berkumpul ketika solat fajar, yakni solat subuh dan solat asar. Maka mudah-mudahan kita rebut peluang untuk solat subuh dan solat asar berjamaah di masjid, di surau dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi pada waktu subuh. Sesiapa yang tahu fadilat solat subuh berjamaah, dia sanggup datang, sekalipun dia hanya mampu merangkak, dia akan cuba datang juga. Kita hari ini masya-Allah semua mampu untuk bergerak, maka lebih-lebih lagi lah, ya. Dan satu lagi ialah 2 rakaat sebelum solat fardu subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Yang ke-9, ya, doa untuk seseorang tanpa pengetahuannya. Kita mendoakan orang lain dan orang tersebut tak tahu pun kita mendoakan dia, ya. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'si malakun muwakkil. Kullama da'a li akhihi bi khair faqala al-malak al-muwakkal bih amin walaka bimithli. Bila kita berdoa kepada orang yang lain dan orang lain itu tak tahu pun kita berdoa kepada dia, maka di sisi kita ni ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut dan kita akan dapat benda yang sama. Subhanallah, ya. Cuba bayangkan setiap hari kita membacakan doa Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mendoakan keampunan Allah kepada mereka-mereka umat Islam yang lain, maka insya-Allah kita akan dapat doa yang sama. Apatah lagi, ya, kalau kita tahu kawan-kawan kita, kenalan kita, jiran kita yang diuji dengan kesusahan, kita minta agar Allah memudahkan urusan dia, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki, maka insya-Allah kita akan mendapat perkara yang sama, insya-Allah. Baik. Kemudian berinfak pada waktu pagi ataupun pada waktu-waktu yang lain, insya-Allah mereka juga akan didoakan oleh para malaikat. Sebahagian masyarakat kita memahami hadis tersebut, mereka memahami semata-mata pada waktu pagi saja, sedekah subuh saja. Jadi waktu zuhur tak sedekah, waktu asar tak sedekah, waktu maghrib tak sedekah. Tidak. Dalam kefahaman yang lebih luas lagi, scholar menyebutkan ini tidak terhad kepada waktu subuh saja. Bila-bila kita berinfak, kita bersedekah, maka insya-Allah ada malaikat yang mendoakan agar Allah memberikan gantian kepada apa yang kita telah sedekahkan. Baik. Yang seterusnya apa dia? Makan sahur. Mereka yang bersahur, terutamanya kita sekarang ini berada dalam bulan Ramadan, yang mana kita sedang menjalani ibadah puasa yang diwajibkan. Dan salah satu syiar puasa umat Nabi Muhammad ialah apa dia? Kita ada sahur, dan sahur ini ada barakah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Mereka yang bersahur. Jadi rebut peluang ini, ya. Sekarang ni dah ada jadual, ya. Dah ada jadual waktu. Kita boleh buat anggaran. Sekarang ni, hari ni subuh ke berapa? 6-5 minit. Imsak lebih kurang 10 minit sebelum subuh. Maka kita boleh buat anggaran masa untuk kita bersahur, ya. Rebut peluang ini. Ada barakah dan didoakan oleh para malaikat. Baik, seterusnya mereka yang menziarahi orang sakit. Ini dia. Kita mudah-mudahan, ya, ada kesempatan. Kalau kita tahu siapa-siapa yang diuji kesihatannya, maka rebut peluang untuk menziarahi mereka. Kerana apa? Kerana
idza 'ada ar-rajul akhahu al-muslim masha fi khirafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa famarathu ar-rahmah fa in kana ghudwatan salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi wa in kana masa'an salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Apabila seseorang menziarahi saudara muslimnya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan syurga sehingga dia duduk. Apabila dia duduk, diturunkan kepadanya rahmat yang luas, yang deras. Maka apabila menjenguknya pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat mendoakannya. 70,000 malaikat mendoakan agar mendapat rahmat sehingga pada waktu petang. Dan apabila menjenguknya pada waktu petang, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat sehingga pada waktu pagi. Ini dia 70,000 malaikat yang mendoakan mereka yang menziarahi orang sakit. Maka apabila Allah Ta'ala mentakdirkan, ya, kita beriman, ya, dengan qada dan qadar, apa-apa ujian kesihatan yang ada di sana, itu ada macam-macam rahsia di sebaliknya. Antaranya ialah untuk kita merebut pulang, kita ziarah mereka yang sakit, insya-Allah kita mendapat doa 70,000 malaikat, ya. Jadi kita lepaskan peluang ini. Ya, baik. Seterusnya adalah mengajarkan kebaikan. Innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintakan keampunan oleh para makhluk yang berada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan besar yang berada di lautan. Ini umpamanya memberikan galakan kepada kita untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mereka yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini akan didoakan oleh penduduk langit dan juga hatta ikan-ikan di laut. Maka insya-Allah kita rebut peluang ini, dan ilmu ini luas. Tidak semestinya dalam bidang yang tertentu sahaja. Apa-apa sahaja ilmu yang membawa kebaikan, bila kita ajar, insya-Allah kita akan mendapatkan doa oleh para malaikat, insya-Allah. Itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Jadi masing-masing dah pilih dah apa nak buat, ya. Yang paling senang malam ni sebelum tidur ambil wudu. Kita niat nak mengamalkan hadis Nabi, mereka yang tidur dalam keadaan berwuduk didoakan malaikat. Kemudian bila solat nanti, solat witir nanti, rebut peluang di hadapan, saf di hadapan, dan seluruhnya solat-solat yang akan datang, ya, rebut solat berada di saf paling hadapan. Kalau ada kosong, kita orang pertama yang mengisi solat tersebut. Ya, apa dia lagi? Mengucapkan amin, kemudian duduk di tempat solat. Setelah kita solat, luangkan sedikit masa untuk berzikir, ya, solat berjamaah, dan kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan mereka. Dan kita masih lagi dalam bulan Ramadan, kita bersahur, ya, mendapat doa malaikat dan keberkatan. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan beroleh manfaatnya. Dan sebelum kita mengakhiri tazkirah pada malam ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan tuan-tuan rumah sekalian, pada hari ini kalau kita perasan, kita ada satu fenomena yang begitu menduka citakan, ya. Kita tengok situasi solat Jumaat kita. Kita perhatikan banyak yang hadirin yang hadir solat Jumaat, ketika khatib menyampaikan khutbah, mereka sangat sibuk bermain telefon. Ini sesuatu bagi saya, suatu tindakan yang mencemarkan kemuliaan solat Jumaat. Mengapa tidak kita hadir solat Jumaat, tutup terus telefon, dengar betul-betul khutbah yang disampaikan? Kerana apa, tuan-tuan sekalian? Orang yang nak menegur orang lain yang sedang bercakap ketika solat Jumaat, ketika khutbah tersebut, dia ni niat betul dah ni, nak tegur kawan dia supaya diam. Dia bukannya bersembang pun, dia yang nak tegur ni pun hilang pahala. Bayangkan mereka yang bercakap-cakap, mereka yang bermain-main telefon. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, letakkan dalam minda kita, bila tiba waktu solat Jumaat ini, terutamanya, ya, dia punya cut off dia waktu azan itu, pastikan tutup terus telefon, tidak sentuh telefon sekalipun, ya. Kita risau, ya, kita akan kehilangan pahala, sia-sia pahala Jumaat kita bila kita buat perkara-perkara yang lama. Berikan tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Bagi mereka yang tertidur, papan punggung tidak rapat, kena ambil wuduk yang baru. Kalau mereka tertidur dalam keadaan papan punggung tidak rapat di lantai, membatalkan wuduknya, maka kena berikan perhatian.
Lebih-lebih lagi mereka yang tidur dalam keadaan angkat kaki sebelah, memang subhanallah, masya-Allah ya, kita risau nanti wudunya batal, kemudian dia solat dalam keadaan sia-sia. Itulah yang berikan perhatian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk membaiki keadaan ini. Mudah-mudahan ya solat Jumaat kita semakin berkualiti. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.